تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Bagi memberkati majlis kita pada pagi yang berbahagia ini, sama-sama kita baca bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Jadi alhamdulillah, pertamanya ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan izinnya, ya, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ya, untuk bersama-sama hadir dalam majlis ilmu secara maya ini. Ya, mudah-mudahan keberadaannya kita di sini, ya, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, ya, sama-sama kita doa dengan keberkatan majlis yang diadakan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kesihatan, ya, memberi kita kesembuhan, memberi kita perlindungan, ya, memberi kita istiqamah, ya, dan kefahaman, ya, untuk terus mengaji dan belajar, khususnya, ya, dalam pengajian Al-Quran ini. Jadi insyaAllah, ya, di mana yang telah kita rancangkan, ya, dan setiap minggu, setiap Ahad, ya, kita akan bertemu, ya, pada setiap kalinya bagi membincangkan kaedah, ya, bacaan Al-Quran Karim, khusus di bawah tajuk, ya, wakaf dan ibtidak. Jadi alhamdulillah, ya, tahniah, ya, dan syabas kepada semua peserta-peserta hadirin hadirat muslim dan muslimat yang bersama pada pagi ini, ya, dapat menyertai, dan begitu juga sekalung penghargaan, ya, dan tahniah juga kepada pihak pengurusan, ya, yang dianjurkan, ya, oleh RH, ya, Qiraat Center, ya, di bawah Datin, ya, Datin Raja Hananizam bersama dengan timnya. Mudah-mudahan sama-sama kita doa, ya, buat mereka sentiasa diberikan kesihatan, ya, dan dipermudahkan segala urusan bagi melancarkan lagi, ya, program kita ini secara berterusan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada hari ini, ya, ada beberapa perkara yang kita akan membincangkan bersama. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi perbincangan yang memberi manfaat, ya, untuk kita, walaupun tidak semua, tapi ada hasil dan buahnya yang boleh kita bawa balik, ya, boleh kita amalkan, boleh kita manfaatkan, insya-Allah, ya. Jadi baiklah, masih lagi, ya, pertemuan siri yang ke-8 ini. Dah 8 siri, ya, sedar tak sedar dah 8 siri. Membincangkan, ya, iaitu pada hari ini kita akan fokus kepada wakaf-wakaf, ya, yang selain, ya, daripada yang kita telah bincangkan sebelum ini, wakaf kala, ya, wakaf bala dan wakaf na'am.
Okey, jadi para peserta yang masih belum ada nota rujukan, ya, boleh ya dapatkan dengan pihak pengurusan, ya, ada grup khas, ya, ada grup khas ya di bawah RH Qiraat Center ini, join grup tersebut, ya. Kenapa? Bagi memudahkan ya untuk kita dapat nota dan rujukan, ya, sebab dia terbuka, ya, jadi sayang kalau kita tak sertainya. Begitu juga sebenarnya banyak maklumat-maklumat ya dalam grup tersebut, antaranya kelas-kelas qiraat, ya, kelas-kelas Quran, ya, yang dibimbing oleh guru-guru ya yang terkenal, ya, guru-guru yang mahir, yang berkemahiran ya, di bawah RH Qiraat Center. Jadi di situ banyak maklumat-maklumat dan memberi peluang kepada kita semua, mungkin yang sebagai pemula, mungkin juga yang sebagai guru, ya, untuk mendalami lagi, ya, khususnya dalam ilmu bacaan Al-Quran ini. Okey, jadi pada hari ini, ya, kita akan sama-sama berbincang, berdiskusi tentang wakaf-wakaf yang lain selain daripada wakaf kalla, wakaf bala dan wakaf na'am. Sebenarnya ada wakaf lain lagi. Inilah yang kita sama-sama ya perlu fahami dan kalau boleh diamalkan bila kita berjumpa dengan wakaf kalimah-kalimah ini. Okey, jadi baiklah, mengenali wakaf akhir perbicaraan. Ya, sebab ada yang sebelum ini kita lebih kenal dengan wakaf-wakaf di akhir kalimah. Tetapi ada wakaf-wakaf yang berlaku pada akhir perbicaraan. Kadang-kadang berada di hujung ayat, ya, kadang-kadang berada di pertengahan ayat. Okey. Jadi terdapat juga di mana wakaf tam. Maknanya kumpulan ini termasuk dalam wakaf tam. Ya, wakaf yang sempurna, ya, yang berada ya pada bukan akhir ayat. Maksudnya dalam Al-Quran terdapat juga di mana wakaf tam yang berada pada bukan akhir ayat. Ya, tak semestinya. Walaupun dominan wakaf tam ini ya berada di akhir ayat, tetapi ada juga ya kalimah-kalimah ya yang mana menunjukkan wakaf tam yang berada di pertengahan ayat. Ia berada di pertengahan ayat yang mana ya yang mana dia punya dia punya pengkhususan itu merujuk kepada maksud perkataan. Yang mana maksud perkataan itu menunjukkan akhir sesuatu perbicaraan. Maksudnya walaupun di ujung ayat dia tak habis lagi, tetapi dengan kalimah ini baru dia sempurna. Itu maksudnya. Bagi perkara yang hendak disampaikan dalam ayat, ya. Jadi sebab itu wakaf tam ini boleh berlaku di hujung ayat dan boleh berlaku di pertengahan ayat. Jadi ada tanda-tanda dia. Inilah tanda-tanda yang kita kena kenal ya supaya jadi panduan untuk kita bila baca Quran. Kita boleh berhenti walaupun tak faham makna, tapi berhentinya kita itu menepati wakaf tam. Itu yang terbaiklah. Walaupun ada wakaf kafi, walaupun ada wakaf hasan, ya, tetapi kita mengejar wakaf yang tam. Antara wakaf tam yang bukan di akhir ayat ialah berhenti pada perkataan berikut. Jadi pada 4 perkataan ini, ya, mana-mana yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu pertama kalimah ja'ani, ya, pada kalimah ja'ani. Yang kedua kadzalik, ya. Jadi wabillail wa zuhrufa. Jadi 4 kalimah ini kita wakafkan di situ. Ya, wakafkan pada kalimah, hujung kalimah ja'ani, hujung kalimah kadzalik, hujung kalimah wabillail dan hujung kalimah wa zuhrufa. Ya, walaupun dia tidak duduk di hujung ayat, ya. Dia duduk di pertengahan ayat. Maka kita wakaf di situ. Kerana apa? Sebab kita membaca Al-Quran bukan sahaja kita menyempurnakan hukum-hukum tajwid, ya, ahkam tajwid, tapi kita nak sempurnakan
ya makna ayat yang sepatutnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat tersebut. Ya, kita nak cuba sempurnakan dalam pembacaan kita mengikut ya maksud ayat yang sempurna. Okey. Jadi 4 kalimah ni kena biasalah. Ya, jika terjumpa perkataan ini ja'ani kadzalik wa billail wa zukhrufa, maka waqaflah di situ. Kalau tak nak waqaf ustaz, tak ada masalah ya. Bagi yang nak waqaf. Sebab tu dia kata tadi, kalau yang nafas panjang silakanlah. Cuma kata tadi kita nak baca Al-Quran untuk berada satu tingkatan lagi, iaitu yang terbaik apa dia? Meraihkan ya makna-makna Al-Quran yang sempurna yang disebut sebagai tam tersebut. Okey. Jadi kalau dalam Quran ni salah satu contoh ya dalam suratul Furqan ya dalam suratul Furqan ya pada ayat 29 ya ayat 9 muka surat 362. Jadi di sini ya kalimah ja'ani di sini ya. Okey. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Jadi pada ja'ani ini ya waqaf di situ dikira sebagai waqaf tam ya, dia menyempurnakan perbicaraan ayat ya yang sebelumnya daripada laqad adallani tersebut. Okey, itu bagi dalam contoh daripada suratul Furqan. Kemudian contoh kalimah yang kedua pada kadzalik ya, pada kadzalik. Biasanya kalau dalam Quran tu ada tanda di situ ya. Quran masing-masing lah ya apa yang telah ditandakan. Tapi kita nak lihat daripada sudut ayat tersebut ya, perkataan kadzalik dia membahaskan ya, menceritakan ataupun menyempurnakan ayat yang sebelumnya. Okey. Okey, bermula ayat daripada suratul Kahfi 90 dan 91. Okey, bacaan yang pertama saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك. Ataupun dia nak baca sebegini. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Okey, boleh macam itulah. Mana semata-mata dia berhenti pada ujung ayat. Kadzalik. Tapi nak ceritanya kadzalik ni adalah membicarakan menyempurnakan ayat yang sebelumnya. Jadi daripada hatta sampai kadzalik, di situlah maksud yang sempurna yang disebut sebagai waqaf tam. Wa qad ahaqna bima ladaihi khubra. Okey, waqaf di akhir ayat. Berbeza ya, kalau sitra tu dia tak ada tanda di situ ya. Kenapa saya kosongkan di situ? Bermaksudnya di situ belum tam lagi. Walaupun duduk di hujung ayat tetapi belum tam lagi, belum sempurna lagi daripada sudut maknanya. Bila dah sempurna maknanya ya, sempurna lafaznya ya, maka barulah ya berada status tam tersebut ya, waqaf tam. Kemudian pada khubra ini sempurna ya, daripada waqad ahatna bima ladai khubra adalah satu ayat yang sempurna. Okey, itu bagi contoh yang kedua bagi perkataan kadzalik. Okey, kita lihat rujuk pula seterusnya contoh yang ketiga, iaitu pada perkataan wabillail ya. Jadi macam yang tadi tu kita boleh tengok ya, untuk lebih kepastian tengok maknanya.
Ya, yang dimaksudkan menyempurnakan sesuatu perbicaraan itu boleh rujuk maknanya. Ya, cuma dalam ni saya tunjukkan dia punya contoh-contoh bacaan lah. Ya, untuk lebih jelas tengok makna dia. Kenapa waqaf dekat wabil lail? Kenapa waqaf dekat kadzalik? Kenapa waqaf dekat apa tadi yang kita dah bicarakan ja'ani? Jadi jawapan dia apa? Menyempurnakan sesuatu perbicaraan. Okey. Kemudian pada surah Saffat, surah Saffat. Jarang sebenarnya dibicarakan hal ni ya. Jadi alhamdulillah lah, mana yang hadir ni ambil manfaat ya, tandakan. Surah Saffat ayat 137 dan 138. Okey, pada muka surat 451. Ada muka surat tu ya, boleh rujuk terus. Nampak kalau kita lihat kan? Wabil lail itu berada di ayat yang lain. Musbihin tu tak ada tanda. Bermaksud apa? Cerita dia itu sempurnanya pada wabil lail. Dan kena ingat pada awal penulisan Al-Quran belum ada lagi ya, belum ada lagi penomboran ini. Semua kalau kita lihat bersambung semua. Sebab itu dalam bila dah wujudnya orang kata apa, penomboran, maksudnya pengasingan ayat-ayat berbeza sebenarnya. Ya, di kalangan ulama Kufah 6236, ya, di kalangan ulama lain dengan kiraannya. Ulama Madinah lain dia punya kiraannya. Macam kita mengikut ulama Kufah lah ya, 6236. Ya, ada juga pendapat yang masyhur misalnya juga 6666, itu dulu-dululah. Sekarang tak jumpa lagi dah ya. Sebab apa? Sebab Quran sendiri pun daripada Madinah tu kat belakang tu dah siap tulis dah. Ya, ayat Quran 6236 ya. Ikut ulama Kufi. Okey, jadi kalau asal bacaannya beginilah ya, pada wabil lail itu maksudnya sempurna sampai wabil lail. Sebab itu cantik kalau kita baca ya, walaupun tak faham makna, tapi sebenarnya kalau kita faham konsep kalimah-kalimah ini, dia dah membetuli dah dengan makna yang kita baca. Ya, gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail. Gitu ya. Nak berhenti dekat alaihim musbihin boleh juga. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-lail pun tak ada masalah. Ya, nak sambung macam tadi pun boleh juga, tak ada masalah. Yang penting kita wakaf kat situ. Faham? Ya, tamnya di situ daripada wa innakum afala ta'qilun. Itu adalah wakaf tam. Tetapi pada ayat 137 kalau kita waqaf pada alaihim musbihin, dia masih belum tam lagi. Sebab tamnya pada mana? Tamnya pada wabil lail. Sebab tu kalau kita ilmu waqaf tidak ni bukan satu ilmu yang boleh kita rasa-rasa, tak. Ya. Yang boleh kita ni tak, semua telah dibincangkan secara detail oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi mudah dah kita sebenarnya ya. Hanya buka kitab ya, tapi nak buka tu masalah lah kan. Jadi hanya buka kitab, baca dan fahamkan ya. Tapi kalau faham, kalau tak faham, kita datang hadir kelas-kelas macam ni ya, untuk kita belajar kaedah-kaedah. Tak ada lagi lah orang kata apa, kaedah yang pelik-pelik ya. Kaedah pelik-pelik tu macam mana, yang ikut rasa-rasa. Sebab kesempurnaan ayat ya merujuk kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu ayat tersebut. Ya, walaupun daripada sudut kalimah tu sempurna, tetapi kalau tidak, orang kata apa, kalau tidak merujuk kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah, masih belum tetap dikira sebagai sempurna. Sebab itu ulama-ulama berhati-hati. Ya, pada dalam kitab Imam Al-Ashmuni, As-Sajawandi ya, mereka cerita daripada satu kalimah. Ya, kalau berhenti kat sini jadi apa? Berhenti kat sini jadi apa? Tapi kalau kita nak mengaji sedetail macam itu, memang makan masa lah. Ya, makan masa. Bukannya kita tak ada masa, tapi maksudnya orang kata peringkat awal sekarang beginilah kita mengenal tanda-tanda seperti yang telah digariskan oleh ulama. Walaupun sebenarnya kita boleh ya,
Kalau sekurang-kurangnya walaupun kita tak tahu tanda waqaf, kita boleh berhenti di hujung ayat. Itu kaedah umum. Tetapi jangan kita meneruskan dengan ayat selepasnya kerana maksudnya akan jadi lain. Okey? Macam contoh kan kita baca Al-Quran ya, dalam satu baris tu tak ada tanda waqaf. Dalam baris kedua pun tak ada tanda waqaf. Dalam baris ketiga tak ada tanda waqaf. Tiba-tiba hujung ayat je. Kan? Kenapa ulama tak letak di situ tanda-tanda waqaf di situ? Ya, sepatutnya kena letaklah kan. Tapi tak boleh letak sebab apa? Sebab itulah kesempurnaan ayatnya di situ. Daripada permulaan ayat sampai hujung ayat, di situlah kesempurnaannya. Sebab itu adanya ilmu waqaf dan ibtidak untuk membantu supaya walaupun kita waqaf di pertengahan ayat, antara ayat yang sempurna itu, ya, tracknya masih sama lagi, masih tidak terputus. Tapi kalau kita putuskan, itu menjadi satu kesalahan lah. Sebab maksudnya itu akan jadi berbeza. Takut jadi waqaf qabih, ya. Waqaf qabih ini bukan memburukkan makna, bukan merosakkan makna saja, dia banyak, ya. Yang boleh orang kata apa, ada tiga kriteria waqaf qabih tu. Nanti insya-Allah minggu depan kita belajar tiga kriteria tersebut, ya. Kenapa tak boleh berhenti? Kenapa tak boleh berhenti? Sebab banyak yang kita belajar ni, kalau nak waqaf berhenti kat sini. Esok akan datang kita tengok kenapa tak boleh. Ya, itu waqaf qabih lah, itu satu perbicaraan nanti insya-Allah. Ada rezeki minggu depan kita bicarakan. Tapi yang ini kita nak sempurna, ya. Kalau boleh yang terbaiklah, tamlah, ya. Bukan selama-lamanya kita waqaf Quran itu mengikut rasa hati kita. Ya, kaedah umum aja walaupun kita dah lama mengaji kan. Jadi kena upgrade lah supaya kita wakaf itu masih berbetulan ataupun berada dalam landasan tam. Ya, walaupun 2 baris 3 baris ayat tu tak ada tanda wakaf. Tapi sebenarnya ulama dah bicarakan kalau tak boleh berhenti kat sini dan ibtidak dekat sini. Tak boleh berhenti kat sini, ibtidak dekat sini. Semua dah clear dah. Ya, tinggal kita lagi je lah jumpa tak jumpa, ya, untuk kita belajar. Jadi alhamdulillah, ya, Al-Hajj Qiraat Center ni membuka fikiran kita, ya, membuka kata peluang kat kita untuk dalami waqaf ibtidak. Kalau tak sebelum ni waqaf ibtidak ni dipandang sepi je. Hanya sekadar boleh waqaf, ya, hanya sekadar boleh ibtidak saja. Tapi tak ada panduan. Padahal ulama dah berbahas berkurun-kurun lama dah, ya. Parlimen Sajawandi tu lagi awal, ya. 500 lebih hijrah dah dibahas dah. Ada lebih awal lagi pada tu, ya. Macam Imam Ashmuni lebih dalam 1300 1000 hijrah ke atas, ya. Masih dibicarakan lagi. Bukan apa, nak memudahkan orang awam bila baca itu waqaf itu betul dan tak betul. Tetapi kenapa tak sampai lagi? Sebab belum masa kita lagi lah. Jadi alhamdulillah lah, dia ambil peluang. Bila Al-Hajj Qiraat Center buka tentang waqaf tidak ni, ambil peluang. Ya, kita dalami betul-betul. Okey, ini kaedah kita belajar. Walaupun kita tak tahu makna, tetapi waqaf kita itu masih berada di track tam. Sebab satu ayat yang sempurna bukan pada kafi. Satu ayat yang sempurna adalah pada tam. Maksud ayat satu yang sempurna tu. Ya, maksudnya bermula pada awal ayat, hujungnya mesti tam. Kalau masih kafi, masih hasan, maksudnya dia masih berkait-kait lagi. Ya, masih berkait lagi. Ayat pertama macam contoh Alhamdulillah Rabbil Alamin, berkait lagi dengan Ar-Rahmanir Rahim, berkait lagi dengan Maliki Yaumiddin. Tamnya di mana? Itu kita belajar tamnya di mana. Jadi bila kat tam itulah barulah sempurnanya satu ayat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang dah di level itu. Ya, di level untuk kita wakaf dengan cara yang betul. Bukan cara kita, tapi cara yang betul yang ditunjukkan oleh ulama. Jadi pada ayat ni, ya, berhentilah pada wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billail. Ya, tapi kalau berhenti kat musbihin tak perlulah, ya, kita alaihim musbihin. Tak perlu nak ibtidak pada musbihin sebab dia dah jatuh di hujung ayat, ya. Walaupun hasan di situ, tapi bila dah duduk di hujung ayat tak perlu nak ibtidak balik.
Ya, itu salah satulah untuk kaedah fungsi wakaf hasan ni. Ya, duduk di hujung ayat tak perlu nak ulang balik. Tapi bila duduk di pertengahan ayat, ya, maka perlu ya ulang balik dengan ayat sebelumnya. Sebab apa? Berkait lagi, tak sempurna lagi kalimahnya. Ya, tak sempurna lagi maknanya. Itu kedudukan hasan walaupun kita boleh berhenti. Okey, namun nak sambung syaratnya duduk di hujung ayat. Ya, terus wabil lail, ya, kita wakafkan di situ. Nak sambung wabil laili afala ta'qilun tak ada masalah lah. Tapi nak cerita wabil lail ini adalah menyempurnakan bagi ayat wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Ya, okey. Seterusnya, ya, harap mudah ya, kalau laju tolong bagi tahu. Okey, tak apa, santai-santai je. Ya, okey. Yang keempat pada surah Zukhruf, ya, ayat 492. Ya, ayat 492, ayat muka surat 492 ayat 34-35. Tengok di sini ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. Okay, nak berhenti yattaki'un boleh. وسررا عليها يتكئون. Okay, وزخرفا pun boleh. Tapi yang cantik yang tadi lah, walibuyutihim sampai wazukhrufa. Kalau napasnya panjang, ya. Okey. Jadi daripada wali buyutihim sampai wazukhrufa itulah satu ayat yang sempurna. Kerana apa? Wazukhrufa ini menceritakan iaitu akhir perbicaraan bagi wali buyutihim. Okey. Kemudian wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Ni pun hati-hati juga. Tak semestinya ya ad-dunya dan al-akhirah tu sekali. Ya. Kalau kita tak faham makna, kita akan berhenti mata'ul hayatid dunya wal akhirah. Sebab kita faham, akal kita, dunia dengan akhirat ni dia sekali, dia tak boleh pisah. Tapi tak, yang dikehendaki oleh Allah, ayat yang sempurnanya pada wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Tamnya di situ. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Tamnya di situ. Okey? Ada pula lagi ayat. Kalau yang ni baca wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah. Okey, boleh macam tu, tak masalah. Tapi nak bagi tahu kesempurnaannya yang begini kalau membetuli maknanya. Sebab tu satu kelebihan ya, kalau mereka-mereka yang memahami bahasa Arab ya, memahami juga waqaf iftidak, dia rasa seronok ya. Berhenti tu sebab apa? Satu ayat sempurna, satu ayat sempurna, satu ayat sempurna. Ya, jadi begitulah hal keadaannya 4 kalimah ini bagi ja'ani, ya, kemudian kadzalik, ya, wabil lail, dan satu lagi ya, yang keempat wazukhrufa. Jadi alhamdulillah. Okey, harap jelas ya, mudah-mudahan okey diberikan kekuatan ya, kefahaman untuk amal. Okay, jadi sebenarnya bila datang sini, kita dah Allah Ta'ala datang ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak upgrade kita. Bukan saya saja, ya, dia datangkan kita sini bagi peluang, tak. Dia nak, Allah Ta'ala tanda kasih sayangnya, dia letak kita kepada majlis-majlis ilmu. Supaya apa? Supaya hambanya itu semakin bagus ya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan apa berjua urusan kan. Tapi yang utama dalam pembacaan Al-Quran kita nak lagi baik. Jadi kita ambil peluang lah. Jangan kita dah belajar balik terus sama juga. Tak kena usahalah pula pada kita walaupun Allah Ta'ala dah bagi
taufik, ya, bagi kekuatan, ya, bagi petunjuk, kan. Ikhtiar pada kita apa dia? Kena ulang-ulang, ya, riyadhatul lisan, kena buat murajaah, ulang kaji, ya, dan amalkan dalam bacaan. Barulah, ya, sempurna ilmu, ya, daripada sudut teorinya dan praktikalnya, insya-Allah. Okey, jelas, alhamdulillah. Mudah-mudahanlah, ya, sebab ana bersangka baik. Sebab apa? Sangka baik ni pun merupakan satu doa, ya. Sebab Allah Taala itu akan memberikan pada hamba-hambanya mengikut sangkaan hamba-hambanya. Jadi insya-Allah sangka baik tu peserta ni, alhamdulillah, mudah-mudahan faham dengan faham yang sempurna. Okey, terus ni penting, ya. Penting sangat. Penting sangat, ya, untuk kita faham, iaitu apa yang perlu kita faham pada ilmu waqaf dan ibtidah. Nak guna apa? Ya, apa sebenarnya? Ya, mungkin tadi saya dah bincangkan sedikit, ya, tentang kepentingan-kepentingan, ya. Jadi yang ini lebih fokus lagi lah. Sebenarnya apa yang kita perlu faham dalam waqaf ibtidah ni? Jadi sekurang-kurangnya bila kita nak terang dekat orang, bila kita nak bawa ke dalam masyarakat ataupun nak bawa kepada murid kita, kita nampak dia punya pendekatan dia, manfaat dia, buah ilmu dia tentang waqaf ibtidah ni. Tak mahulah kita menerang tu daripada sudut orang kata apa, ini boleh waqaf, ni tak boleh. Ini boleh waqaf, tak boleh waqaf. Ya. Jadi kalau boleh kita terus bagi ilmu yang betul. Ilmu yang tepat, yang betul kepada murid kita. Okay? Kalau kita tak ada, jangan reka-reka. Cari ilmu lagi, mengaji. Sebab ilmu ni tak habis. Ilmu Quran ini luas. Ya, mana pernah habis. Ya, walaupun tanyalah pada guru Al-Quran yang lain, yang mahir tu, mereka pun masih belajar lagi. Sebab makin gali, ibarat lautan kan. Makin dalam, makin banyak lagi yang dia jumpa perkara yang tidak tahu. Jadi ini gambaran, ya, sebenarnya apa yang perlu kita faham dalam ilmu waqaf ibtidah ni, supaya kita ada rasa berat, prihatin dalam ilmu ni. Bukan ilmu sampingan. Ilmu waqaf ibtidah sesekali bukan ilmu sampingan, ya. Sama pentingnya dengan ilmu ahkamut tajwid. Dan waqaf ibtidah ni sebagai penyempurnaan dalam ilmu tajwid. Kenapa dipandang sepi? Sebab maklumat yang sampai pada kita itu tak sampai sepenuhnya. Mungkin tuan kata janji peringkat awal ialah dia tengok kita masa tu budak lagi kan, bukan nak cerita yang tinggi-tinggi tu. Jadi dia ceritakan tahap kita lah. Cuma yang jadi masalah kita daripada yang budak tu lah, daripada tahap yang kita masa kanak-kanak itu yang kita bawa sampai umur sekarang. Itu kata apa, kekurangan kita lah. Ya, kesilapan itu daripada kita. Jadi sekarang ni bila Allah Taala dah pilih ni, kita duduk betul-betul, belajar betul-betul, ya, dalami betul-betul. Faham betul-betul dulu apa sebenarnya yang perlu kita faham dengan ilmu waqaf ibtidah. Okey, poin yang pertama. Jadi ilmu waqaf ibtidah ini mempunyai disiplin ilmu yang khusus dan teratur. Ya. Walaupun orang kata apa di kalangan ulama tu bicarakan, ya, ada yang berbeza-beza istilah, ya. Berbeza-beza istilah. Memang banyak, lebih kurang dalam, kalau kita lihat lebih kurang dalam 9-10 perbezaan istilah ni dalam ilmu waqaf ibtidah ni. Tetapi maksudnya satu saja, iaitu mencari kesempurnaan ayat. Ya. Dan membantu pelajar-pelajar, membantu orang awam ataupun masyarakat yang, ya, pada ketika itu ataupun yang selepasnya supaya dapat memberhentikan bacaan dengan kaedah, ya, yang betul. Ya. Jadi ilmu waqaf ibtidah ni dia ada disiplin dia. Ya. Disiplin dia. Kalau dalam ilmu hukum tajwid kan ada yang berdengung, ada disiplin dia mesti baca panjang, ada yang disiplin dia mesti baca dengan pendek, baca dengan idgham, ya, macam-macam hukum lah yang kita dah belajar tu. Begitu juga dalam waqaf ibtidah, ya, ada disiplinnya, ya, tamnya di mana, ya, kafinya di mana, ya, hasannya di mana, qabihnya di mana. Ilmu ni lah yang kita nak main. Ya, memang ulama dah selesai dah sebenarnya dalam masalah
Quran-Quran kita sekarang tu sebenarnya dah lengkap dah. Ada tanda-tanda wakaf yang masyhur kan. Kili, sili apa semua. Itu pun salah satu lah. Ya, ilmu membantu kita. Ya. Tapi kadang-kadang kita suka cari yang lain pada yang lain. Yang ada tanda wakaf tak nak berhenti. Yang tak ada tanda wakaf. Yang ada tanda wakaf tak nak berhenti disambungnya. Yang tak ada wakaf dia berhenti pula kat situ. Tu. Jadi ini yang kita tak, bila kita lihat sebenarnya dia faham wakaf ibtidak ni macam mana. Sebab wakaf ibtidak ni ada disiplin dia. Ya, macam contoh yang tanda-tanda alamat Quran itu salah satu disiplin dalam wakaf ibtidak. Okey? Dan kalau tempat tu tak ada tanda wakaf, disiplinnya macam mana? Ya, semua ulama telah tunjukkan, kena belajar je. Bukan ilmu main rasa-rasa. Oh, kalau jumpa kalimah ni boleh berhenti. Kalau jumpa kalimah ni boleh berhenti. Dia bukan macam kita buat karangan insya ataupun karangan bahasa Melayu. Ya, yang kalau dah wakaf tu, kalau dah koma tu terus saja. Tak, dia tak sama. Beza dengan ayat-ayat Allah ni. Dengan kalamullah ni sangat berbeza. Ya, bila tak ada tanda wakaf, jangan sesekali terus. Sebab apa? Maksudnya nanti akan lari daripada maksud yang sebenar. Okey? Yalah, tak apalah peringkat awal kita boleh kata tak apa, awal-awal pemula. Tetapi esok kalau masa kita jumpa dia, rezeki kita jumpa dia, kalau dia pegang esok tak jumpa kita dah. Dia pergi tempat lain dia tak jumpa dah, dia itu ilmu dia pegang sampai bila. Jadi tanggungjawab guru lebih berat sikitlah. Ajar yang betul terus. Ya, walaupun tak ada tanda wakaf, bagi tahu ini tanda-tanda dia. Ya, kaedah dia. Insya-Allah lah. Ya, ini sebagai yang kata apa? Pemula bagi kita yang berada di sini kena ambil berat. Sebab apa? Ilmu wakaf ibtidak ada disiplin dia. Ya, ada ilmu yang khusus dan teratur. Sangat teratur. Okey, daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas. Siap semua dah. Kemudian yang kedua telah dibahaskan oleh para ulama, ya. Bukan sekarang ni wakaf ibtidak ni wujud, tak, daripada zaman Rasulullah lagi, daripada zaman para sahabat lagi. Minggu lepas kan kita ada bincang kan. Daripada sahabat tabi'in lagi dah, mereka dah bila baca Quran tu macam mana. Ya. Jadi sejak awal penulisan awal Quran lagi ilmu wakaf ibtidak ni dah ada dah. Okey. Sebab itu kalau kita tengok syarat yang ketiga, sebab itu bagi guru Quran, ya, yang nak menurunkan sanad, ya, ataupun pelajar yang nak ambil sanad, kena kuasai ilmu wakaf ibtidak. Dan guru kena pastikan yang murid yang kita nak bagi sanad itu, ya, nak bagi ijazah sanad itu telah mahir, ya, dalam wakaf ibtidak. Ini banyak disebutkan, ya, oleh syekh-syekh yang terkemuka. Ya, Syekh Maksarawi pun ada tersebut tentang pengijazahan, ya, macam mana nak ijazah Quran. Salah satunya murid tu ataupun guru tersebut dah mengajar, ya, dah memeriksa bahawasanya murid itu telah mahir dalam wakaf ibtidak. Ya, sekurang-kurangnya yang umum lah. Ya, yang umum tu macam mana? Bila dah wakaf, pada tempat yang tak ada wakaf, jangan main terus je. Ulanglah balik satu kalimah ataupun beberapa kalimah yang sesuai, mengikut yang sesuaian. Kan, kalau rasa tak yakin, sekarang Quran dah maju dah, mana ada macam dulu. Ya, semakin berkembang makin kembang, ya. Ada terjemahan, ada apa sebelah tu boleh tengok. Kemudian tanda kan, sekali je pun tanda akan datang dah rujuk dah. Ya, tak perlu nak tanda banyak kali. Itu usaha kita lah supaya dapat membaca Al-Quran tu dengan cara yang betul. Itu usaha kita. Jadi kata apa, kepentingan wakaf ibtidak ini menjadi salah satu syarat wajib ketika dalam pengijazahan. Guru zaman dulu akan pastikan murid itu telah selesai, ya, memahami, mengenali, mengamalkan tentang wakaf dan ibtidak ni. Okey? Okey. Kemudian, ya, tentang kemudian yang keempat. Okey, secara umum dan masyhur merangkumi 4 wakaf utama sahaja. Yang telah saya sebutkan tadilah, ya, iaitu wakaf tam, kafi, hasan dan qabih. Di mana di situlah dia akan beri kepada dua bahagian, satu yang jaiz, yang harus, satu yang bukan harus. Yang bukan harus tu pada qabih sajalah. Ya, yang harus yang 3 lagi tu. Jadi macam kita ni bagaimana bila baca Quran?
lazimkan berhenti bagi orang yang nafas panjang ni. Ya, bagi orang yang nafas panjang ni, lazimlah kita berhenti pada tanda-tanda ya waqaf yang tam ya dan waqaf yang kafi. Ya. Tapi bagi orang yang nafas pendek tak ada masalah. Ya, boleh pada yang hasan. Macam mana cara itu kena belajar. Ya, kena bahaskan. Adakah kita nak baca tu mesti berhenti pada waqaf tam saja? Tidak. Waqaf tam kafi hasan ni nak ceritakan kalau tam ini ayat tu dah sempurna. Ya, kalau kita berhenti dekat tam. Tapi kalau kita mampu mengejar bacaan setiap kali bacaan itu dengan tam, alhamdulillah. Kan dengan satu nafas boleh tam 2-3 baris, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, tengoklah kalau ada kafi. Sebab di antara tam dengan tam tu, di antara satu ayat sempurna, tam, dengan ayat yang kedua yang tam, kadang-kadang tengah tu ada kafi. Ya, maksud kafi ini, dia masih berkait lagi makna dia dengan ayat selepasnya. Belum sempurna lagi kendak masuk tu. Okay, tetapi kalimah dah sempurna dah. Ya, gitu. Jadi boleh tak berhenti? Boleh, tak ada masalah kafi. Ya, cuma daripada sudut maknanya itu ceritanya masih tak habis lagi. Itu saja. Berbanding dengan hasan, ya, kalimahnya tergantung lagi, makna pun tergantung lagi. Okey, tak ada masalah, ya. Cuma bila baca Quran kita upgrade lah diri kita. Ya, nak cari yang terbaik. Okey, tapi semua itu faham, semua itu adalah harus. Ya, sama ada pada tam, sama ada kafi kan. Kalau satu muka tu boleh dengan satu nafas, silakan, tak ada masalah. Okey, sebab semua harus sahaja. Dia bersifat ikhtiari, pilihan. Ada yang harus, ada yang bukan harus. Itu yang kelima tu lah. Ya, semua wakaf adalah bersifat ikhtiari, pilihan. Ya, jangan kita wajibkan pula mesti baca tam, mesti cari tam, tak boleh gitu. Ya, cuma kata tadi kalau kita nak cari kesempurnaan dalam bacaan, ya, sempurna satu ayat itu adalah tam. Ya, jadi kalau ada kafi boleh berhenti, tak ada masalah sebab kafi ini dia menyambung menjadikan akhirnya ayat itu menjadi ayat yang sempurna. Okey. Yang keenam, tujuannya memelihara kesempurnaan sesuatu ayat, ya. Jadi waqaf ini bukan sekadar dia pada kalimah, ya. Betul kalau kita belajar bahasa Arab, dua kalimah pun dah dikira, kalau dua kalimah itu memberi makna, dah dikira sebagai makna yang memberi faham, yang beri mufid, ya, yang beri faham, ya, dah dikira sebagai yang sempurna. Dua kalimah mana, kalau satu kalimah belum lagi lah kan. Dua kali disebut sebagai kalam tu, bermula daripada dua kalimah, tiga kalimah dan ke atasnya. Tetapi dalam ayat Quran dia tak kira gitu, dia kira satu ayat yang sempurna tu. Ya, walaupun kita berhenti pada kalimah tu dah sempurna dah makna tu, tetapi makna yang dikehendaki itu betul ke atau kita kena rujuk yang dikehendaki oleh kita ke yang dikehendaki oleh Allah. Kalau yang dikehendaki oleh Allah, kita kena sempurnakanlah, kena carilah tam tu di mana, ya. Sebab itu bila waqaf kita dah putuskan, jangan teruskan. Kalau tempat tu tak ada tanda waqaf, ulang dah balik dengan kalimah sebelumnya. Imam Jazari pun dah sebut dah jelas dah, ya, dah jelas dah. Jadi kalau kita bila nak habis ustaz asyik pergi ulang balik. Tu kata tadi level kita baca Quran bukan nak cepat habis, tetapi nak sempurnakan bacaan Quran kita. Ya, nak sempurnakan bacaan Quran kita. Jangan nak kejar habis tu akan habis juga. Ya, sebab dia ada had dia daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, lepas pada itu tak ada surah lagi dah. Dia ada batasan dia. Okey, akan habis juga. Tapi adakah habis tu dengan kesempurnaan? Itu atas diri kita lah yang menyempurnakan. Okey, dan yang ketujuh ni tak ada cara lain, ya, mesti dibimbing. Ya, salah satunya dengan kaedah macam ni lah. Ya, jadi alhamdulillah lah bila datang macam ni fahamlah kita kepentingan tentang waqaf ibtida ni. Ya, tak ada lagi dah istilah-istilah kalau jumpa fa boleh berhenti, kalau ada waw boleh berhenti, kalau ada illah. Betul segi makna bahasa Arabnya, betul sempurna. Tapi adakah makna itu yang dikehendaki oleh Allah? Itu je isu dia. Kalau kita tak ulang balik. Kalau kita dah ulang balik, maksudnya dia akan berada di track, masih track lagi. Masih berada di landasan ayat tu lagi. Kalau kita dah potong, landasan tu kita dah di landasan yang lain. Ya? Itu je isu dia. Kenapa tak boleh benda-benda macam itu diperkenalkan walaupun peringkat awal tu kan? Sebab tu bagi yang betul terus. Okay? Walaupun ada kaedah-kaedah yang terbaru ni, tapi kita lebih selamat ikut yang ada lah.
Ya, ikut yang telah dibahaskan oleh ulama. Itu je. Okey. Jadi perlu diambil secara berguru, di mana guru tersebut memang dia mahir dalam ilmu wakaf. Tidak biasa kalau kita dalam bertalaki tu, kalau kita perasan bila kita bertalaki, kalau kita salah wakaf, ya guru kata ulang balik dekat sini, ibtidak balik kat sini. Sebab maksudnya guru itu dia mahir lah. Ya, dia tahulah mana-mana nak wakaf. Kalau dia kata tak boleh berhenti kat situ, itu mana pengajaran tentang wakaf tidak bermulalah di situ. Ya, adalah di situ maksudnya. Sebab itu perlu berguru. Ni tak boleh berhenti ni. Okey, kena ulang balik, kena ulang balik. Biasa begitulah. Ya, kalau peserta-peserta yang ambil talaki ni, mereka akan berhadapan dengan situasi macam ni. Jadi bila berguru ni, alhamdulillah selamat. Okey, yang ke-9, yang ke-8, untuk nafas pendek dan nafas panjang. Jadi dalam baca Quran sebenarnya itu bukan utama. Bacaan itu bukan utama, bukan isu utama saya ni nafas pendek Ustaz, kan? Ya, bukan isu sebenarnya. Ya, nafas panjang pendek bukan isu. Yang isunya ya berhenti dan memulakan dengan betul supaya ayat itu walaupun kita putus-putuskan dengan sebab waqaf, tetapi masih berada dalam track ayat yang sempurna. Ya, masih berada di track ataupun landasan ayat yang sempurna. Bukan landasan kita buat landasan lain. Ya, jadi kalau nafas pendek berhentilah. Banyak yang kita paksa sebenarnya dalam bacaan Quran. Nafas dah kita tahu pendek, tapi kita nak cuba sampai hujung ayat. Itu yang jadi waqaf daruri itu. Terberhenti, tak sengaja berhenti. Elakkan daripada benda-benda macam ni. Ya, kita dah tahu kekuatan bacaan kita ni macam mana, nafas kita macam mana. Jadi jangan berhenti itu dalam keadaan darurat saja. Kan? Sampai bongkok-bongkok baca Quran tu, ya. Nak sampaikan juga tak, bukan macam itu cara baca Quran. Ya, nak kejarkan juga sampai hujung ayat. Itu pun kalau hujung ayat tu tam, kan? Kalau tam, tapi kadang kalau yang bukan tam, macam yang tadi kita baca tadi, wabillail baru tam, macam mana? Sebab itu bukan isu nafas panjang pendek. Isu dia kalau nafas pendek berhentilah pada ayat hujung kalimah dan mulakanlah dengan kalimah yang sebelumnya. Biasakan dengan benda tu. Biasakan. Bila dah biasa jadi makanan, alhamdulillah kita rasa ringan. Rasa seronok baca Quran. Kan? Itu. Yang ke-9 ayat Al-Quran adalah kalamullah. Ini bukan karangan, bukan insya ataupun karangan manusia. Kalau karangan manusia lain dah. Kan? Saya pergi. Dah sempurna dah tu saya pergi. Kan? Tapi nak sempurna lagi, orang akan bertanya pergi ke mana? Bila ada pertanyaan bermaksudnya belum sempurna lah. Ya, gitu. Kesempurnaan ayat Al-Quran adalah kalamullah, ya, bukan karangan manusia. Jadi kesempurnaan makna itu mesti berteraskan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Macam mana nak tahu apa yang dikehendaki oleh Subhanahu Taala? Kena rujuk pada ulama lah. Ulama yang mengambil bacaan tu daripada guru sampai Rasulullah, di mana ayat sempurna tu di mana. Ya, jadi kita kena rujuk dengan guru, ya. Dan kitab-kitab pun banyak rujukan, ya. Boleh kita ambil manfaatnya. Okey, yang 10, waqaf berhenti, ya, dengan niat untuk mengambil baru, bukan henti paksa. Ini kena faham, saya dah sentuh dah tadi. Jangan terpaksa baru berhenti. Ya. Habis pun kita tak nak macam itu sebab kita betul-betul nak raikan kalamullah ni. Ya. Bukan macam kalam biasa, bukan kalam walaupun dia dalam bahasa Arab, tetapi ada sistem dia dalam bacaan sangat berbeza. Ya, bahasa Arab tak perlu bertajwid, tapi dalam bacaan Quran perlu bertajwid. Ya. Jadi wakaf itu berhenti dengan niat. Niat apa? Nak ambil nafas baru. Bukan wakaf tu, kenapa wakaf? Terpaksa. Tak maulah. Wakaf, kenapa wakaf? Saya berhenti ni nak ambil nafas baru. Nak memulakan dengan nafas yang baru. Sebab apa? Sebab nafas saya pendek. Ataupun bacaan saya tak cukup nafas. Berhentilah kat situ. Jangan terpaksa. Ya, bukan henti paksa. Niat tu kena betul. Dengan niat nak ambil nafas baru. Tapi ada juga wakaf, tetapi dia tak ambil niat pun. Yang niat tu tak ada. Dia tak ada ambil nafas baru, main terus je.
Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Macam saktah lah pula. Ya, sebab itu betul, fokus betul. Kalau nak wakaf, istilah wakaf, niat nak ambil nafas baru. Bila nafas kita panjang, sambungkanlah. Ya, apa masalah ni? Sambungkan. Okey, itu faham yang perlu kita faham dalam wakaf ibtidah. Okey, yang ke-11, alamat wakaf yang ada tu yang kita bicara kan daripada awal pertemuan kan tentang tanda-tanda wakaf itu raikan. Ya, kalau nafas kita panjang tak apalah, teruslah. Tapi kalau nafas kita pendek, raikan. Jangan kejar hujung ayat, Kalau ada tanda jim, ada tanda qili, berhentilah. Ya, raikan. Kerana apa? Di situlah ya adanya ya tujuan di situ bagi memelihara makna bacaan Al-Quran itu dengan betul. Ya, walaupun berada di status kafi, ya. Walaupun berada di status hasan, ya, supaya memelihara makna bacaan itu masih berada landasan yang betul. Yang ke-12, ya, yang ke-12, dua bahagian yang perlu dikuasai ya dalam ilmu wakaf ibtidah ni antaralah untuk peringkat awam kita ni, ya, kita ni peringkat level awam lagi lah, ya, peringkat masyarakat, untuk amalan masyarakat ni dua perkara yang perlu kita faham, ya, yang perlu kita kuasai, ya. Mengajilah yang perlu mengaji, mana kita ada maklumat aku nak mengaji apa sebenarnya dalam wakaf ibtidah ni, ya, iaitu di mana kedudukan 4 wakaf pada ayat. Contoh bila kita baca suratul Fatihah, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, ya, sampailah pada waladhdallin, kita kena tahu, ya, kena tahu tamnya di mana. Ya, barulah kita dapat wasal dengan wakaf dengan betul. Ya, tamnya di mana? Kan kalau dalam Quran tu dia ada 4, kalau dalam surah Fatihah tu ada 4 yang tam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tam di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tamnya di situ. Tapi nak berhenti hujung-hujung ayat silakan, tak ada masalah. Ya, tapi kalau nak menyambung, jangan pula kita Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak? Yang sambung pula yang macam itu. Patutnya kita dahulukan yang tam-tam tadi. Sebab kalau daripada tam sampai alhamdulillah tak habis pula cerita dia lagi. Ya, dalam satu bacaan tu. Okey. Jadi kita dapat tahu. Okey, kedudukan 4 wakaf itu. Tamnya di mana, kafinya di mana, qabihnya di mana, semua dah dibahas sebenarnya. Ya, cuma tinggal lagi maklumat je. Kita perlu belajar. Ya, 4 wakaf pada ayat dan bagaimana, dan yang kedua, bagaimana wakaf dan ibtidah. Yang pertama tadi bagaimana nak tahu tentang kedudukan 4 wakaf. Ya, sebab benda tu ulama dah bahas dah, tinggal tahu je, tinggal belajar aje. Ni sampai mana dah siap dah. Ya, cuma kena belajar aja. Okey, macam nun sakinah dan tanwin daripada dulu dah bahas dah. Kalau nun sakinah tanwin berjumpa dengan rujaiyah, ya, ada 4 hukum kan. Kalau dipecahkan jadi 5. Okey, antara itu ramak gunnah bila gunnah tu dah sampai sekarang pun sama je. Itu juga kalau daripada dulu ulama bahaskan tam, sampai sekarang tam juga, dia takkan jadi kafi. Okey. Cuma tinggal lagi kita jumpa tak jumpa. Itu kena carilah, kena belajar. Fokusnya satu aja, cerita macam mana panjang pun akhirnya merujuk kena belajar. Okey. Dan yang kedua, yang tadi itu kedudukan wakaf, ya, dan bagaimana wakaf dan ibtidah pada tempat yang tiada alamat wakaf. Dua perkara ni yang kita nak belajar. Satu, tanda-tanda wakaf yang dah sedia ada, dan bagaimana kita nak berhenti tempat-tempat yang tiada alamat wakaf dengan betul. Ini pun dah dibahaskan oleh ulama, dah selesai dah pun. Ya, sebab ulama bahas daripada satu kalimah-kalimah tu. Ya, kalau dalam Imam Ashmuni tu dia disebut alhamdulillah, kalau wakaf kat sini macam mana, Rabbil alamin, pada Rabb macam mana, al alamin macam mana, ar-Rahman macam mana, ar-Rahim. Kalau ngaji sampai tahu macam tu, itu memang sungguh-sungguh sungguhtilah. Tapi kita peringkat awal ni tahu dua ni dulu. Mana kedudukan itu yang kalau dapat tahulah. Ya, kalau dapat kita belajar ilmu tu alhamdulillah. Ataupun bagaimana cara nak berhenti dengan betul. Ya, yang telah ditunjuki oleh ulama. Okey. Kemudian yang ke-13, okey,
Tiada teori-teori yang dibenarkan melainkan membetuli ya apa yang telah digaris tandukan oleh para qurra sebelumnya. Jadi untuk lebih selamat ya memang kena belajar. Okey, tak boleh rasa boleh Ustaz. Kadang-kadang ada yang pelajar yang lelaki tu kadang-kadang saya suka tanyalah ya, nak tengok. Ada tanda wakaf tak? Kan? Ada tanda wakaf tak? Tak ada. Kalau tak ada nak buat apa? Kena hari-hari ulang biar melekat dalam otak kita. Dalam murid pun begitu juga. Kalau tak ada wakaf tu, jangan teruskan. Biasakan ulang. Lama-lama Allah tegal biasa insya-Allah. Ya, tak adalah rasa berat. Mula-mula ni memang rasa berat. Ya. Okey. Jangan buat ayat Quran tu macam ayat kita. Tu saja. Okey. Alhamdulillah. Selesai perbahasan kita tentang apa nama tadi? Perkara ya. Perkara penting yang perlu kita tahu dalam wakaf ibtidak ni. Okey, bermaksud ia bukan perkara kecil tetapi perkara besar yang Allah Taala nak kita faham ya. Jadi alhamdulillah dalam sini kalau ada apa 236 di sini alhamdulillah kalau dapat faham ni satu rahmat yang besar lah. Ya, dapat amalkan wakaf ibtidak ni satu rahmat yang besar ya untuk kita. Sebab bukan semua ada peluang. Ya, banyak yang faham tu berhentilah kita ambil nafas baru. Dah cukup sekadar itu saja. Ya. Jadi alhamdulillah insya-Allah ya sikit-sikit ya walaupun hujung minggu tapi kita manfaatkan. Untuk apa? Upgrade kita punya bacaan kita di Arhesh ya Qiraat Center ni. Okey, baiklah. Ni sambungan surah kita ni. Kali ni saya orang kata apa 2-3 minggu lepas saya letak tanda-tanda apa ayat-ayat kan. Itu tanda ayat. Ini saya kembali balik. Ya, tak letak tanda-tanda ayat tapi saya letak tanda-tanda kafi tam. Ya. Tanda-tanda kafi dan tam. Pada suratul Insyiqaq. Gitu. Nampak di sini ya. Pada surah Insyiqaq kalau yang lain tu ada tanda Quran, tulis ayat boleh tulis terus ya. Dekat ujung ayat tu. Bermaksud di sini sebelum kita baca sedikit penjelasan dan penerangan. Bermaksud kalau kita bermula ya pada idza sama'u syaqqat wa adzinat rabbiha wa huqqat, kalau kita waqaf kat situ bermaksud di situ adalah waqaf kafi. Kalau idza sama'u syaqqat di sini dia waqaf hasan di situ. Dia tak ada. Bila kosong tu hujung ayat kalau tak dibicarakan maksudnya ya waqaf hasan. Boleh berhenti sebab apa? Hujung ayat pada idza sama'u syaqqat. Tapi kalau yang sebaiknya pada wa huqqat lah sebab dia kafi. Sebab itu yang terbaik ya, yang terbaik tam dengan kafi ini menjadi pilihan kita. Tapi yang lebih utama tam lah. Kalau nafas panjang, sambunglah. Idza sama'un syaqqat sampai wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nafas panjang. Kalau nafas tak panjang, berhentilah di hujung-hujung ayat. Ya, tak ada masalah. Ya, jangan kita memberatkan benda yang tak berat. Okey, begitu juga ya. Ayat seterusnya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Di situ waqaf tam yang sempurna. Ya. Kemudian daripada fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Itu hujung ayat kan. Ini waqaf hasanah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira waqaf hasanah. Ya. Jadi nak perlu ulang balik ke? Buat apa nak ulang sebab dia duduk di hujung ayat. Kalau waqaf hasan duduk hujung ayat jangan ulang baliklah. Sempurnanya di mana? Pada wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tamnya di situ. Kalau yang nafas panjang rezeki dia lah ya. Dia akan sambunglah daripada fa amman utiya kitabahu sampailah ila ahlihi masrura. Kemudian ayat seterusnya pada wa amman utiya kitabahu. Kalau dia waqaf pada wa yasla sa'ira ya, maka di situ cerita dia ya kafi di situ. Bermaksud kafi ada lagi hubungan ayat dengan selepasnya. Ya, sebab satu ayat yang sempurna akhirnya tam. Kalau kafi itu di pertengahan saja, station je. Maknanya ada sambungan lagi stesen yang seterusnya. Tapi kalau tam itulah stesen destinasi akhir bagi ayat yang sempurna. Ya, seronok sebenarnya yang belajar ni. Ya, tam ni, tam kafi kan. Untuk hasan kalau nafas pendek berhentilah ya. Cuma kalau berhenti di hujung kalimah
Okey, ulama dah tunjuk dah mana tanda nak berhenti, ataupun bagi ayat yang pendek ni tak ada masalah lah. Ya, tapi kalau ayat yang panjang tu ulama dah tunjuk dah mana nak wakaf, mana nak berhenti. Ya, jadi itu wakaf itu adalah wakaf hasan. Boleh jadi qabih, boleh jadi qabih, ya, tapi tidak dihukumkan qabih. Sebab apa? Sebab memang kita niat nak ambil nafas baru, masih lagi berada landasan yang betul. Kalau kita teruskan juga, itu yang akan boleh merosakkan makna. Okey, jadi bermula daripada wa amman utiya kitabahu wa ra'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira sampai innahu kana fi ahli masrura, masih kafi lagi, bersambung lagi dengan selepasnya innahu zanna alla yahura bala, sampai bala tu baru sempurna ayat. Daripada mana? Daripada wa amman utiya kitabahu wa ra'a zahri. Tu. Okey, itu konsep tam dengan kafi di situ. Okey, jadi dia tidak tertakluk kepada hujung ayat, ya. Hujung ayat tu bukan semestinya tam, hujung ayat tu bukan semestinya kafi, hujung ayat tu bukan semestinya hasan. Okey, tapi bila duduk di hujung ayat tak perlu nak ulang balik, tu je kita faham. Okey, jadi kalau nak berhenti Ustaz, saya nak berhenti innahu dhanna an la yahur. Kan boleh berhenti tapi status hasan lah. Tapi kata nak tam berhentilah. Innahu dhanna an lan yahura bala. Itu dah cantiknya. Ya, ataupun an lan yahur bala, wakaf kat situ. Tapi bala ini bagi apa? Bagi daripada sebelum sini, wa amma man utiya kitabahu. Okey? Bukan bala pada apa sebelum lagi. Yang innahu sebelum lagi. Itu dalam ayat lah yang sempurna. Kemudian inna rabbahu kana bihi basira, sampai tam. Kemudian pada fala uqsimu bisyafaq, belum tam lagi. Wal laili wa ma wasaq, belum tam lagi. Wal qamari idza tasaq, betul lagi. Sampai la tarkabunna tabaqan an tabaq, baru tam. Ya, bermaksud daripada fala uqsimu sampai tabaq, itulah makna ayat yang sempurna. Okey. Kemudian seterusnya daripada fama lahum la yu'minun sampai la yasjudun, itu tam di situ. Dan seterus yang ayat yang terakhir, ya, ini kita tak ikut dia punya ujung-ujung ayat, itulah penomboran tu saya dah buang dah supaya nampak konsep tam dengan kafi itu di mana, ya. Jadi balil ladzina kafaru yukadzibun, masih kafi, ya, yu'un masih kafi, bi'azabin alim kafi. Tamnya di mana? Cari tam dia. Tamnya di mana? Lahum ajrun ghairu mamnun. Sebab itu kalau orang yang nafas panjang, dia akan sambung lah. Balil ladzina kafaru yukadzibun sampai dah habis. Nafas pendek berhentilah, ya, wakaf yang di hujung-hujung ayat tersebut. Alhamdulillah. Itu sedikit konsep, ya, kalau kita tahu tam dengan kafi. Jadi kita baca tu seronok lah. Walaupun kita tak faham makna kan, tapi boleh tengok makna lah, rujuk makna untuk lebih orang kata apa, lebih orang kata apa seronok lagi dalam orang kata apa tadabbur Quran. Jadi bila kita tam kafi ni salah satu untuk tadabbur lah. Jadi tam dia dah tak kait dah. Kalau kafi dia masih kait lagi. Sebab apa? Akhirnya mesti menuju ke destinasi terakhir iaitu tam. Kafi belum lagi. Ya, hasan belum lagi. Okey. Jadi untuk kafi ni dia berhenti kat stesen je lah. Tapi kalau hasan dia tak berhenti kat stesen, tengah-tengah tu, tengah-tengah jalan tu dia berhenti. Kan? Itu hasan. Tengah-tengah jalan tu, antara satu stesen dan stesen, tengah-tengah jalan dia berhenti. Kan? Jadi kita main terus je pula, pakai landasan lain. Itu yang tak nak tu. Kena ulang lah balik supaya dia naik landasan yang sepatutnya. Okey, alhamdulillah. Okey, insya-Allah saya buka untuk bacaan. Silakan. Nak berhenti di wakaf ayat pun tak masalah, nak sambung tak masalah. Okey, cuma saya buang sajalah supaya kita rasa orang kata apa? Cabaran sedikit, ya, dalam bacaan Quran, dan sebenarnya membuka ruang kita bagi orang yang boleh nafas panjang, ya, yang kita rasa nak wasal boleh wasal. Okey, sila. Buka video. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya cuba, insya-Allah saya akan baca. Ya. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى كدها فملاقيه. Ustaz, okay. Tadi tak share. Okay, sekali lagi. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدها فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. Kalau kita wasal, ha tu hidup tak? Jelaskan ha tu dua rakaat. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Okay, cuma pada Mak Jaiz ni cuba cukupkan 4. وينقلب إلى وينقلب إلى أهله مسرورا. Alhamdulillah. Okay, terus. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Okey, alhamdulillah. Jadi nampak ya. Jadi kalau kita nak satu ayatan tak ada masalah. Ya, silakan. Tapi kalau nak kita kesempurnaan ayat, begitulah ya hal keadaannya. Okey, terima kasih. Cuma nak tanya pada wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kita wakaf kat situ. Nak ulang balik tak? Tak perlu sebab tak perlu ulang balik. Tak perlu ulang balik sebab Wakaf di hujung ayat. Di hujung ayat ya, wakaf akhir ayat. Jadi itu jawapan dia. Ya, itu jawapan dia. Alhamdulillah, fahamlah tu. Okey, alhamdulillah, terima kasih ya. Peserta seterusnya. Terima kasih, bacaan baik, bagus. Terima kasih. Artini, buka video. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fi ahlihi masruran innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Okey. Cuma dalam kat sini tak apalah kita mula pada innahu, tapi katakan kita nak waqaf, sebaiknya contohlah kan kita nak rukuk ke nak sembahyang kan, contoh kadang tarawih dia nak bagi dua kan. Kat mana nak berhenti? Mana kita kena mula daripada wa amma man utiya kitabahu, sebab daripada bala itu tadi daripada bala ini kesempurnaannya daripada wa amma man sampailah ke dekat sini. Jadi tak boleh kita mulakan pada innahu. Okey. Tapi kalau satu ayat yang sempurna pada innahu ni dah cukup, dah kafi. Tapi contoh kalau dalam sembahyang kan kena imam-imam. Nak mulakan cerita janganlah mulalah pada stesen yang utama. Ni tiba-tiba dah duduk atas landasan dah kan. Jadi mula pada wa ammaman kan. Wa ammaman tu permulaan. Okey. Itu sebagai makluman lah, info. Okey, terus. Okey. Inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa latarkabunna tabaqan an tabaq. Okey, hati-hati pada qaf, qalqalah dan pada ra ya. Fala uqsimu bisya, sya bukan mulut, sya. Fala uqsimu bisyafaq. Dia lambat sikit dengan qaf ni dengan qaf yang di tengah ni. Beza sughra dengan kubra lah di situ. Okey, tak apa, cuba ulang balik. Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamara silap
Ulang balik. Boleh? فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Okey, bagus. Letter. Okey ya, itu tebal pada ra sebab apa? Dia lalui baris atas. Okey, terus. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Okey, belum nampak lagi ketebalan di sini. Okey, wa idza quri'a 'alaihimul qur'an, tebal di sini, fama lahum. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Boleh tak? Terus. Alhamdulillah. Bagus. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ini bila wakaf kat sini, dia masih tergantung kalimah, tergantung dengan makna, dia jadi apa di sini? Jadi apa? Jadi Hasan di sini kan. Jadi kita ulang balik. Jangan terus lahum ajrun. Mesti wa'amilus. وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Okey, kalau kita nak bacaan yang baik macam mana? Bacaan yang baik tadi daripada sinilah. Okey. Kalau kita rasakan memang aku tak sampai ni macam tadi kan. Dia tak plan rasa nak sampai tiba-tiba berhenti sini. Niatnya nak sampai mamnun. Okey, jadi macam mana? Kita boleh berhenti sebenarnya sampai alim. Okey, kemudian pada illal ladzi, daripada illal ladzi sampai mamnun di sini pun boleh. Ya, supaya tidak ada berlaku pemotongan. Tak nak berhenti di landasan tu. Di landasan tengah-tengah tu kita nak elak sebenarnya berhenti tempat yang tidak ada tanda waqaf. Itu yang terbaik. Tapi kalau dah tak sampai juga boleh berhenti, tapi kes dia sebab ambil pada balil lazim. Faham tak? Okay. Tapi kalau illal lazim automatik memang sampai. Sebab apa? Daripada illal lazim sampai mamnun tu okey, dikira satu kata apa, tamnya di situ, jumpa kat situlah stesen dia daripada awal stesen kafi tu. Walaupun dia bukan destinasi akhir, tetapi destinasi tu dia punya sebut point, sebut apa, dia punya checkpointnya tu dah betul lah. Tapi kalau ambil illal, sebab apa nak ngelakkan berlaku macam ni, berhenti tempat yang tidak ada tanda waqaf, sepatutnya kita boleh sampai. Jadi kita ada pilihan. Okey, cuba baca illal ladzi. Sambung illal ladzi ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kalau dia tak nafas, memang nafas dia pendek. Macam puan siapa nama ni, memang nafas panjang, dia tak nafikan. Kalau nak berhenti boleh berhenti wa 'amilus solihat. Ya, dah berhenti, undur balik wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, supaya masih lagi dikira satu track. Sebab kalau kita dah waqaf wa 'amilus solihat, dia dah jadi satu makna, lahum ajrun akan jadi makna yang lain pula. Sebab dia bukan satu apa, satu bacaan. Itu yang kita tak nak tu. Ya, elakkan di situ. Kita target dah, kalau maksudnya kita dah target lah kita punya nafas tu sampai berapa ayat, so kita berhenti siap-siap lah maknanya. Itu. Itu faham tentang apa ibtidak. Jadi kita ada sistem, okey, dalam bacaan, bukan sekadar tajwid saja, dalam menyempurnakan ayat pun begitulah hal keadaan dia. Okey, terus ada masa lagi ni? Siapa nak baca? Angkat tangan. Ada? Sila. Tak ada, kita sama-sama santai-santai je insya-Allah. Yang lain silakan. Boleh dua orang lagi ni. Satu hilang kat tangan. Okey, Marzia Yusof. Alhamdulillah. Sila.
Nak berhenti wakaf satu ayat pun tak ada masalah. Nak cuba cabar diri, nak sambung ayat pun lagi alhamdulillah lah ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Alhamdulillah. Terus. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Okay. Ila rabbika kadhan famulaqi. Jangan ha tu jangan naik ke atas. Masih bunyi ha lagi. Kadhan famulaqi. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Kadang dia jadi tinggi sebab kita nak kejarkan ni fa ni kan, nak kejarkan fa, hilang dah ha-nya, nunnya ternaik ikut semua jadi fa. Hati-hati. Okey, alhamdulillah bagus satu. Okay, terus. Jadi ke tak Ustaz? Jadi ke tak? Kalau tak menjadi menjerit dah saya. Okey, alhamdulillah. Okay, terus wa amma man من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Okay, ya. Jadi sebenarnya itulah bacaan yang terbaik lah. Sebenarnya ada setengah ulama bahaskan sini lam alif ni pada biyaminih ni. Ya, kalau wakaf sini, tapi sebab di hujung ayat maka tak perlu nak ulang balik. Tapi kedudukannya status dia lam alif ya. Maksudnya kalau boleh sambungkan. Okey. Okay, terus. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kena a dia dah tersengit dengan ha. Sepatutnya bunyi a lagi. وَيَنْقَلِبُ إِلَى tapi nak sebut ha. Jadi dia beza. Masih kekalkan a ni. Jangan pergi rumah ahlihi masrura. Tapi nampak dia sebab macam kan, nampak ni macam kuat aja, macam kuat tak adalah kuat pun sifat ha, mana ada sifat kuat kan. Jadi terpaksa ikut li. Itu hati-hati. Ulang balik pada wayang qalibu. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Masrura. Okey, terus. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ini pun sama juga ya pada ha di sini. Ya, ulama ada bahkan di sini lam alif di sini ya. Kalau dapat sambung itu lagi cantiklah. Okey. Tapi kenapa tak perlu ulang? Sebab dia dah hujung ayat. Okey, tak perlulah. Okey. Tapi kesempurnaannya pada sa'ira. Okey, terus. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Okey, jelaskan huruf ra ni dulu baru masuk waw. Fasawfa yad'u thubura. Masih ra tu masih ra lagi. Yang nak masuk pada waw huruf apa? Huruf nun. Ya, nun sakin yang tanwin dalam sini. Fasawfa yad'u thubura. Masih ra lagi. Jangan rau. Jadi ra jadi rau pula. Mana datang rau tu? Fasawfa yad'u thubura. Thuburan wa yasla sa'ira. Jangan ditukar-tukar ni, marah ni nanti. Okey, terus. Cuba lagi sekali. Boleh. Fasawfa yad'u thuburan wa suburan wa. Macam tu ke? Ra
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Betul ke? Jangan sampai berbunyi subuh rau, itu jadi ra ya. Tak mau. Okey, okey. Okey, Okey, alhamdulillah. terima kasih Ustaz. Okey, bagus bacaannya. Alhamdulillah. Terus seorang lagi sebelum kita habis tengah hari ini. Siti Aisyah buka video dan suara. Ya, sila buat. Fadhal. Siti Aisyah. Video tadi dah terbuka. Minta buka. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Sila. Salam. Ya, terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Okey, cuba kita ambil wajah yang lain daripada biasa. Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Cuba ambil wajah bacaan tu. Innahu dhanna an lan yahura bala. Bala, bala. Terus. Bala, rendah. Bala. Innahu dhanna an lan yahura bala. Terus ya Ustaz. Okey, terus saja, jangan ulang balik. Inna rabbahu kana bihi basira. Kana bihi ba. Jangan nak sebut sad sampai ba tu basira. Inna rabbahu kana bihi basira. Alhamdulillah. Okay, terus. Fala. Buka lagi. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Okay, bagus. Pada ra cuba lembutkan lagi. Wal qamari idza tasaq. Wal qamari idza. Ri tu tak nak. Ri tu nampak takrirnya bersangatan. Wal qamari idza ri itu kuat. Wal qamari idza tasaqa. Ringankan lagi. Wal qamari idza tasaqa. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Okay. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Isu di sini ya, fa nipis ra tebal, kadang-kadang terikut dengan bunyi ketebalan ra. Balil ladzina kafaka nipis fa nipis kafaru tebal.
balil ladzina kafaru yukadzibun. Gitu. Balil ladzi. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum Jangan terberhenti. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum bi'adzabin alim. Hati-hatilah ya, jangan sampai tersakta. Kita nak terlalu jelaskan sampai terberhenti. Okey, lembutkan saja bacaan. Okey, terus illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dah sampai saja. Itu saya kata tadi. Betul, saya tak nafikan. Memang kalau nafas kita pendek, jangan ada darurat. Sebab dia akan merosakkan semua. Boleh berhenti kat mana kalau kita nafas pendek? Ya, solihat ya. Itu salah satu contoh ya. Yang jangan, itu salah satu contoh kita elakkan jangan berlaku macam tu. Mesti ada planning. Okey. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Okey, alhamdulillah. Cuma sedikit tadilah ya. Jangan, kalau kita rasa tak sampai, kita dah boleh tahu awal, kita waqaf saja. Okey, kemudian hati-hati pada ta ya, ta kita waqaf tadi. Hati-hati jangan berbunyi safir. Ya. Jangan berbunyi safir, desiran. Ya, desiran, siulan. Wa 'amilus salihat. Itu desiran. Tahan hujung lidah, hujung pangkal gigi ya. Wa 'amilus salihat. Sikit je, tapi bukan desiran. Dia angin ya, tapi angin yang tertahan dengan syiddah tadi tu. Sebab suara dia tertahan. Dia tak ada, bukan rahwah panjang ya. Jadi itu pada ta yang waqaf tu hati-hati. Sama juga pada kaf ya. Kalau keadaan dia ketika mati, maka hati-hati jaga. Jangan sampai pada ta ini berbunyi desiran, hampir-hampir berbunyi sin ataupun hampir berbunyi sad. Okey, jadi alhamdulillah ya, masa pun dah 12.10, hampir 12.10. Alhamdulillah ya, tahniah semua ya. Mungkin ramai lagi yang nak baca ni kan, yang kat tangan ni. Jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan perkongsian kita pada tengah hari ini daripada pagi tadi 10.30, mudah-mudahan Allah Taala beri kita kefahaman, kekuatan dan semangat. Dan paling penting semangat untuk kita kuasai ilmu ni ya, walaupun kita tak faham makna, tapi insya-Allah dengan bimbingan-bimbingan kita nampak terbuka minda kita bahawasanya ilmu waqaf ibtidah ni perlu dikuasai, perlu dipelajari insya-Allah. Okey, ada persoalan tentang ada saya baca sini untuk suratul Fatihah Ustaz ya. Mana yang satu tam? Tak apa, kita bincangkan pada pertemuan akan datang nanti ya. Pada surah Fatihah tu mana satu yang tam? Kita ambil surah Fatihah satu kan. Dengan sambung dengan surah selepas insyiqaq ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih lagi ya syabas semua atas kehadiran ya. Masih lagi yang kata apa, terus istiqamah ya. Jadi insya-Allah sama-sama kita doa
ya, agar terus diberikan kekuatan istiqamah dalam mempelajari, khususnya mempelajari ilmu Al-Quran ini. Dan insya-Allah kita doa sedikit ya, mudah-mudahan Allah Taala beri kerahmatan dan makbulkan doa kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hudatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu salihati wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.